Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat murid-murid yang sedang menonton video ini. Apa khabar semua? Cikgu doakan kamu semua dalam keadaan sihat selalu. Baiklah murid-murid, untuk subjek Bahasa Melayu kali ini, kita akan belajar kata kerja pasif. Kita akan belajar kata kerja pasif. Murid-murid, jom kita belajar. Sebelum tu, kita mestilah tahu apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja pasif. Murid-murid, kata kerja pasif ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Cikgu ulang semula. Kata kerja pasif ialah kata kerja hasil perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Murid-murid, sebelum ni cikgu dah terangkan kepada kamu apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja. Baik murid-murid, kita tengok contoh. Baik, contoh yang pertama, ayat yang pertama ni, Azura membaca buku. Ayat aktif. Yang kedua, buku dibaca oleh Azura. Ayat pasif. Murid-murid, apakah perbezaan antara ayat nombor 1 ni dengan ayat nombor 2? Ayat nombor 1 dan ayat nombor 2 ini memberi maksud yang sama. Cuma perkataan kata kerja membaca ini telah dipasifkan menjadi dibaca. Bila murid-murid menukarkan ayat aktif menjadi pasif, kata sendinama oleh mesti diletakkan di dalam ayat. Baik murid-murid, nombor 1, Azura membaca buku. Membaca adalah kata kerja aktif. Buku dibaca oleh Azura. Dibaca adalah kata kerja pasif. Baik, ini kalau perkataan. Jika kamu tukarkan kepada ayat, mesti diletakkan kata sendinama oleh. Baik murid-murid, mari cikgu tunjuk contoh-contoh yang lain. Kata kerja aktif, melukis. Apabila dipasifkan menjadi dilukis. Kita lihat contoh ayat bagi perkataan ini. Bagi ayat aktif, Alia melukis poster. Manakala bagi ayat pasif, poster itu dilukis oleh Alia. Jika kamu dapat lihat di sini, kata sendinama oleh diletakkan di dalam ayat pasif ini. Jadi seperti yang cikgu beritahu sebelum ini, jika kamu tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif, perkataan sendinama oleh mesti diletakkan. Jom kita tengok contoh lain. Kata kerja aktif, menggoreng. Apabila dipasifkan, menggoreng ini jadi digoreng. Digoreng adalah kata kerja pasif. Untuk mudah anda mengenal pasti, anda hanya tengok perkataan depan ni, meng dan di. Apabila dipasifkan, dia akan jadi di. Perkataan meng tadi, dia akan jadi di. Okey, contoh ayat bagi kata kerja aktif, Nadira menggoreng telur. Manakala bagi ayat pasif, telur itu digoreng oleh Nadira. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Kelihatan seorang budak sedang menulis.
Di kata kerja aktif menulis, apabila dipasifkan dia akan menjadi ditulis. Contoh ayat, Fatin menulis ayat. Ini adalah ayat aktif. Jika dipasifkan, ayat itu ditulis oleh Fatin. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Cuba tengok pada gambar ni. Tengah buat apa tu? Tengah mengelap. Tengah mengelap tingkap. Jadi kata kerja aktif bagi gambar ini adalah mengelap. Murid-murid, apakah kata kerja pasif bagi mengelap ini? Ya. Bila dipasifkan, dia akan jadi dilap. Baik, kita tengok contoh ayat. Bagi ayat aktif, Ibrahim mengelap cermin tingkap. Apabila kita pasifkan ayat aktif ini, cermin tingkap itu dilap oleh Ibrahim. Jom kita tengok contoh seterusnya. Baik, pada gambar ni kelihatan dua orang budak sedang bercucuk tanam. Yang lelaki ni sedang buat apa ni? Sedang menggoreng tanah. Dan yang perempuan ni sedang menyiram pokok. Pokok apa ni? Pokok rambutan ke pokok durian. Okey, kita tak tahu pokok apa ni. Baik. Kata kerja aktif bagi gambar ini, bagi budak perempuan ni adalah menyiram. Apabila kita pasifkan kata kerja aktif ni, ia akan menjadi disiram. Cuba tengok balik. Jadi di. Macam tu senang je nak bezakan antara kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Baik, contoh ayat bagi perkataan menyiram disiram ni. Bagi ayat aktif, Kasih menyiram pokok. Bagi ayat pasif pula, pokok itu disiram oleh Kasih. Baik, kita tengok contoh seterusnya. Tengah buat apa tu? Tengah mencuci kereta. Jadi kata kerja aktif bagi gambar ini adalah mencuci. Apabila kita pasifkan, dia akan menjadi dicuci. Contoh ayat. Bagi ayat aktif, Fakih mencuci kereta. Apabila kita pasifkan ayat ini, kereta itu dicuci oleh Fakih. Baiklah, kita tengok contoh seterusnya. Kata kerja aktif menyapu. Apabila kita pasifkan perkataan menyapu ini, ia akan menjadi disapu. Baik, contoh ayat. Bagi ayat aktif, Aisyah menyapu sampah. Apabila kita pasifkan ayat aktif ini, sampah itu disapu oleh Aisyah. Contoh lain. Kata kerja aktif bagi gambar ini menyusun. Apabila kita pasifkan kata kerja aktif ni, ia akan menjadi disusun. Baik, kita tengok contoh ayat. Ayat aktif, Azizi menyusun buku. Bagi ayat pasif pula, buku itu disusun oleh Azizi. Baik, ini contoh yang terakhir sebelum kita buat aktiviti. Dari gambar ni, kita sedang buat apa ni? Sedang
baca. Jadi kata kerja aktif adalah membaca. Apabila kita pasifkan membaca ini, dia akan menjadi dibaca. Kita tengok contoh ayat. Radwa membaca buku. Apabila kita pasifkan ayat ini, buku itu dibaca oleh Radwa. Baiklah murid-murid, cikgu harap kamu faham apakah yang dimaksudkan dengan kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Baiklah murid-murid, jom kita main satu permainan. Permainan pecahkan belon ke dalam kereta api. Ini adalah tugasan kamu hari ini. Macam mana nak main? Jom cikgu terangkan. Okey, bila kamu dah buka link yang cikgu bagi, kamu tekan button start ni. Tekan button start ni. Jadi ini adalah paparannya. Dapat 8 level. Jadi kamu kena selesaikan ke semua level ini. Jadi kelihatan sini ada kereta api dan belon ni kamu kena pecahkan. Contoh kata kerja pasif. Yang mana? Dibaca, diambil, dibaca, dikejar. Yang mana satu? Cepat. Dibasuh. Betul. Ya, betul. Semua perkataan di ni adalah kata kerja pasif. Okey, itu level pertama. Bila kamu dah masuk level kedua sehinggalah level 8, makin susah. Okey. Kita tengok. Kita cuba main level 2 ni. Kata kerja aktif. Membaca. Kalau kamu silap, tak boleh dia meletup. Kamu kena selesaikan juga. Okey, ada bonus. Pop. Okey, itu sahaja permainan dia. Kamu selesaikan ke semua level. Jadi markah tu bolehlah kamu nak screenshot pun boleh sebagai semangat untuk kawan-kawan kamu yang lain. Murid-murid, kita telah berada di akhir pembelajaran. Cikgu harap murid-murid faham apa yang cikgu sampaikan hari ini. Dan jika tidak faham, bolehlah bertanya kepada cikgu. Boleh pesana WhatsApp cikgu. Jadi murid-murid, sekian sahaja PDPR kita hari ini. Jumpa lagi untuk sesi PDPR akan datang. Selepas ni jangan lupa untuk like dan yang belum subscribe channel cikgugrafik.com. Sekian sahaja dari cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.